ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajat, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan puji dan syukur yang tidak terhingga dulu, kini dan selama, kerana dengan rahmat kasih sayangnya Allah taala pada kita, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pilih kita, diletakkan kita di tempat yang Dia sangat cinta. Dipilih kita hari ini, jadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat perintahnya, taatnya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat taat perintah Allah, kita dapat tunaikan solat fardu maghrib, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solatnya maghrib itu dengan berjamaah di mana tempat azan diazankan. Ya, mudah-mudahan dengan asbabnya kita tinggalkan rumah kita masing-masing seketika untuk sahut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan tunaikan solat fardu secara berjamaah ini. Mudah-mudahan asbabnya kita datang kemari sebagai tarik rahmat, kasih sayang, maghfirah Allah. Mudah-mudahan datangnya kita dapat tarik rahmat, kasih sayang Allah. Dan dengan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala dan insyaAllah dengan redanya, tuan-tuan, mudah-mudahan bala, wabak, musibah, fitnah yang ada Allah pindahkan segera. Bukan pindah, ambillah.
ambil daripada dunia ini. Untuk apa tuan-tuan? Hari untuk menyenangkan hamba Allah ni yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah sana, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya siapakah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Yaitu orang yang hari memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa sebut? Tuan-tuan, siapa yang buat penyaksian itu? Allah Ta'ala sendiri sebut. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ketahuilah, man amana billah, dialah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan, hari ini Allah Ta'ala jentik kita. Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita rasa iman kita kepada Allah, rasa takwa kita kepada Allah, takut kepada Allah. Hari ini Allah Ta'ala panggil kita 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah kita dapat hadir kerana ada rasa takut kepada Allah. Tuan-tuan sedang hadirin hendak berapa ramai hari ini yang tak dapat lagi sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memenuhi ruang-ruang masjid yang tersedia luas. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini Allah beri kita ruang dan peluang lagi. Lepas maghrib kita tak balik, kita diberi peluang lagi hari ini. Kemudian diberi ruang dan kesempatan, ada ruang, kita dapat isi ruang. Hari ini tak balik lagi, kita diberi masa, ada kesempatan. Dan tuan-tuan, hari ini apa sebabnya? Kerana hari ini ada iman, yakin kepada Allah. Bila ada manisnya iman, maka manisnya ibadah. Bila tak manis iman, agak kurang susah nak berat nak beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur kita lagi dan lagi, mudah-mudahan dengan asbabnya kerja kita yang sedikit, Allah panggil kita datang, Allah panggil kita datang, walaupun sebanyak tersangat sedikit yang datang. Mudah-mudahan dengan asbab sedikit inilah tuan-tuan, kita berharap kepada Allah, wahai Allah, asbabnya kita datang di jemaah ni, Engkau ambillah semula ya Allah, balak yang ada, wabak yang ada, musibah yang ada, fitnah yang ada, ambillah semula ya Allah. Mudah-mudahan dia ambil, tapi tak tahu bila dia ambil. Kerana apa hari nisbahnya tak ramai yang ambil usaha untuk supaya musibah itu diambil. Hari ini ramai yang tinggalkan perintah Allah. Tanda apa? Dia tarik balak musibah, fitnahnya yang ada sekarang. Jadi sedang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh tak ada ruginya. Beruntung, tetap beruntung, bukan dunia, akhirat lagi kita nanti akan dapat raih keuntungan itu. Jadi disebut dalam hadis tentang datangnya kita hari ini hari apa ni? Kenapa kita lagi? Selasa. Dah tahu ni hari Selasa ni ada kuliah ni. Tak kira siapalah, memang sini tiap-tiap hari pasang niat sungguh-sungguh daripada rumah, selain daripada solat maghrib berjamaah, aku nak duduk seketika, nak sediakan masa untukmu ya Allah. Walaupun dapat satu ayat tak apa. Tuan-tuan, azamnya kita itu, tinggalkan rumah kita kerana berjamaah, dan itu satu hal yang tersendiri ganjaran pahalanya. Hari ini ada niat lagi nak duduk seketika untuk majlis ilmu, walaupun satu ayat. Disebut an Abi Darda daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Darda radhiyallahu an, sami itu Abu Darda dengar, saya dengar daripada siapa? Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, Nabi bersabda apa dia? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhanallah. Man salaka, siapa yang berusaha tariqan, mencari satu jalan daripada jalan-jalan untuk ilmu, sahhalallah, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan menuju syurganya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jadi hari ini hadis riwayat Abu Daud. Hadisnya panjang ni, kita ambil atas, matan yang atas. Jadi siapa-siapa yang hari tuan-tuan ada azam, ada keinginan, ada kehendak, nak apa? Nak salaka tariqan, nak cari satu jalan, ya bertaghi untuknya, untuk cari apa? Fihi ilman, untuk cari ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallah, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala tariqan, jalan bagi dia itu, ilal jannah, untuk menuju syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa tuan? Kerana Allah suka dengan majlis seperti ini. Walaupun siapalah kita kata hari ini yang menyampaikan, walaupun apa ilmu yang disampaikan, asal tidak menyeliwingi, insya-Allah lah tuan. Tinggalkan rumah tadi tu azam yang sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan mudahkan jalan syurga. Kerana apa? Hari ini dengan kaki yang sama, sepasang kaki yang sama,
kita sungguh-sungguh gunakan kaki yang sama untuk Allah, untuk datang raih redanya Allah, untuk datang raih rahmat kasih sayangnya Allah. Tuan-tuan, kaki yang sama nanti Allah akan beri satu jalan mudah untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah nanti belum lagi habis majlis kita ni, insya-Allah belum lagi habis majlis kita ni, disebut dalam hadis apa dia? Nazalas alaihi musakinah. Sekarang ni Allah Taala perintahkan turunkan ketenangan untuk kita. Insya-Allah jangan risau. Datang je masjid. Insya-Allah tenang. Keluar masjid kita jadi tak tenang. Masuk lagi tenang. Untuk apa? Hari ni untuk sebab apa? Ini tempat memang tempat sakinah. Datang insya-Allah. Pertama insya-Allah sebelum keluar ni, nazalas alaihi musakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam diri tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Yang kedua, mudah-mudahanlah wa ghasyyathumur rahmah. Insya-Allah kita akan diliputi rahmat kasih sayang maghfirahnya Allah. Sebelum kita bangkit nanti ni, insya-Allah. Kita ghasyyathumur. Allah Taala liputi dengan rahmat kasih sayangnya. Raihlah kasih sayang Allah. Raihlah rahmat Allah insya-Allah. Perkara yang kita tak suka nanti dia pergi. Hari ini kita tak nak raih kasih sayang Allah yang dia telah sediakan ranum dah. Redha Allah dah sediakan ranum dah. Tinggal raih je. Maghfirah Allah dah disediakan, tinggal raih je. Itu yang tak nak yang jadi sekarang hari ni kita dibiarkan oleh Allah Taala. Berlipat ganda kita kena apa? Wabak, berlipat ganda dia baginya. Musibah berganda-ganda lagi. Lepas ni tak apa lagi wabak. Lepas ni tak apa lagi musibah, kita tak tahu tu. Tuan dah pernah dengar tak perkataan ni? Apa kata guru kita, guru saya? Ustaz Abu Zaki kata apa? Tuan-tuan, musibah, bala, wabak yang turun ni belum cukup dengan maksiat hamba kepada Allah. Belum cukup. Yang diturunkan ni belum cukup maksiat hamba ni kepada Allah. Belum. Kalau umat Nabi dulu dah, Nabi terdahulu dah habis dah kita dah. Kalau ikut ini, kalau dulu umat Nabi terdahulu dah habis. Tapi sayangnya pada umat akhir zaman, Allah tangguh, Allah tangguh, Allah tangguh. Tuan-tuan, sayangnya Allah dah bagi peluang kita bertaubat. Allah rindu pada taubat kita. Jadi insya-Allah belum kita keluar nanti. Ini tuan-tuan, Allah utuskan malaikat istimewa. Khafathumul malaikah. Kita dikelilingi oleh para malaikat. Tak nampak je. Kita dah pernah dengar hadis ni. Biasa kita dengar. Kelebihan-kelebihan untuk ilmu. Biasa kita dengar. Tuan-tuan, kita sekarang dikelilingi oleh malaikat. Dalam hadis lain disebut, malaikat ni tak cakap apa pun hari ni tuan-tuan. Dua je dia minta. Siapa ingat apa malaikat minta? Minta kita kaya, tak ada. Minta kita apa? Dia minta pada Allah, Allah, kau sayangi dia. Allah, kau ampuni dia. Kerana apa? Kerana malaikat pun suka dengan majlis-majlis membesarkan Allah. Disebut apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allah, engkau ampunkan dia ya Allah. Allah, engkau sayang. Kenapa tuan-tuan? Kerana hari ini kita korban sikit masa. Kita sanggup ni isi ruang yang luas ni kita sanggup isi. Allah suka je malaikat. Kita tak nampak. Kalau kita nampak lah hari ni turun malaikat ampun, minta kita diampuni, minta kita dirahmati, dikasihi, penuh dalam masjid. Inilah yang dinamakan innama ya'muru masajidallah man amana. Orang yang memakmurkan masjid Allah ni, ini sebenarnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia tak datang, tak iman, tak yakin dengan janji Allah daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa dia yang keempat? Habis. Ini yang saya tahun kita sangat harap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti tuan-tuan, wa dzakarallahu fi man indahu. Nama-nama kita nanti Allah sebut di kalangan malaikat yang dekat dengan dia. Nama kita. Nama kita yang disebut. Allah sebut seorang-seorang. Di kalangan apa? Kalangan malaikat yang dekat dengan dia. Kerana apa? Kerana sukanya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang, kita isi ruang yang ada. Ada masa kita rebut peluang yang ada. Ada sehat, kita gunakan kekuatan yang ada. Tanda apa? Tanda hari ini kita Allah dulu makhluk kendian. Khaliq dulu makhluk kendian. Allah nak. Hari ini tuan-tuan, kita siapa dulu? Tuan-tuan kasih dia Allah Taala. Hari ini bukan nak mengajak lah, sampaikannya. Selagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, semua hari ini orang Islam yang ada kalimah la ilaha illallah, terlalu sangat letak dua perkara pada salah tempatnya, Allah akan biarkan kita.
Apa dia? Satu, terlalu sangat khauf pada makhluk, tidak khauf pada Khaliq. Takut dengan makhluk, Allah akan biarkan kita gasak ke sana. Yang kedua, selagi kita rojak pada makhluk, Khaliq akan biarkan kita. Apa? Terlalu harap pada makhluk, siap kita. Begitu. Allah nak sekarang ujian yang semakin getir, Allah nak kita khauf dan rojak kepada Allah. Allah nak kita takut dan kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Allah. Buktikan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah Allah panggil. Allah lah yang besar. Yang lain-lain tu tak ada dibandingkan dengan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah membesarkan Allah Taala. Insya-Allah, tuan-tuan, kita akan datang kembali semula. Mudah-mudahan kembali semua normal lah. Tak tahu tapi bila lah nak normal kita. Jadi apa pun tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur hari ini. Saya sangat bersyukur diberi kenikmatan untuk kita datang. Nikmat datang kemari. Tuan-tuan diberi syukur hari ini untuk sediakan lapangkan masa datang. Jadi kenikmatan di sini, masya-Allah. Jadi insya-Allah taala hari ini dengan solatnya berjamaah kita jumpa masalah-masalah yang tak jumpa di luar jamaah. Contoh yang lepas-lepas kita dah jumpa masalah solatnya berjamaah bagi orang yang masbuk. Di atas perkara apa yang lepas itu, di atas sembahyang berjamaah Jumaat, tentang rakaat yang kita buat. Hari ini kalau kita dapat satu rakaat penuh, maka selepas itu sambung lagi satu rakaat. Kalau tidak dapat rakaat, maka buat solat zuhur. Adakah perlu diniatkan zuhur dalam masa kita nak sambung solat kita? Jadi mungkin sampai sinilah insya-Allah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjamaah. Apa disebutkan di sana? Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah. Siapa dia? Yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebut radhiyallahu an, kata man adraka minas solati rak'atan faqad adraka solata. Man adraka minas solati rak'atan faqad adraka solata. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi atau Turmudi, tak kira nak sebut. Bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat satu rakaat daripada suatu solat. Kalau ikut di sini kira ia contohnya solat Jumaat. Siapa dapat satu rakaat daripada solat, maka dikata ia dikira dapat menunaikan solat itu. Orang masbuk datang lewat pada hari Jumaat. Datang imam dah habis rakaat pertama, habis Fatihah, dia sempat bertakbiratul ihram, kemudian dia dapat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Itu dikira dapat satu rakaat. Maka selepas imam bagi salam, dia sambung lagi satu rakaat. Sesiapa yang tidak mendapat satu rakaat bersama imam atau kurang daripada itu, sesiapa yang tidak mendapat satu rakaat bersama imam atau kurang dari itu, maka ia dianggap sebagai tidak mendapat Jumaat. Tak payah dikata kurang daripada itu, dah tahulah. Tak dapat satu rakaat, maka ya tak dapatlah Jumaat itu. Kita nak tengok apa nak buat bila kita dapat, bila kita tak dapat satu rakaat. Kalau dapat satu rakaat tak apa, tinggal sambung lagi satu, selesai Jumaat. Dua rakaat Jumaat. Okay. Berikutnya daripada hadis, man adraka minal jumu'ah rak'atan falyusalli ilaiha ukhra wa in adrakhum julusan shalla zuhra arba'a. Daripada hadis Darul Qutni disebut man adraka minal jumu'ah rak'atan falyusalli ilaiha ukhra wa in adrakahum julusan shalla zuhra arba'a. Maksudnya, barang siapa mendapat satu rakaat solat Jumaat, maka hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Syarat satu rakaat.
Nak dapat satu rakaat kita dah faham panjang tu. Masbuk yang dapat satu rakaat ialah masbuk yang dapat takbiratul ihram, kemudian diri qadar tamakninah, kemudian dapat rokok qadar tamakninah bersama imam, dapat rakaat. Itu rakaat yang dikira. Nak takbiratul ihram pun kena diri tegak sempurna, betul tulang fakar telah kembali kepada kedudukan dia, baru boleh bertakbir. Kalau datang berdiri, tulang fakar belum kembali kepada kedudukan dia, tulang belakang fakar belum kembali lagi, masih belum sempurna, dia dah takbir Allahu Akbar, niscaya maka di situ takbir itu tak diterima, kerana syarat sah takbir ialah telah sempurna berdiri. Kenapa saya sebut sempurna berdiri? Kerana ada orang yang diri tak tegak. Makna diri dia bagaimana? Sempurnalah bagi dia, sempurna berdiri bagi dia. Jangan masih berhayal bergerak lagi dia takbir, maka tidak dikira itu. Nak kejar dapat rukuk, rupa takbir bukan pada tempat. Takbir belum kedudukan yang sempurna. Jaga-jaga. Khusus bagi orang yang biasa masbuk, cari ilmu dulu tentang masbuk itu. Pastikan ya, nak takbir telah diri sempurna tegak, berhenti betul, baru boleh takbir. Dalam pergerakan badan belum sempurna berdiri, tuan-tuan, belum boleh takbir bagi orang masbuk. Kita juga sama, yang tak masbuk, yang muafiq. Tapi biasanya orang yang muafiq, dia telah sediakan masa penuh, insya-Allah dia sempurna. Nak takbir dia dah diri lama tegaknya. Di sini siapa mendapat satu tadi? Siapa mendapat satu rakaat solat Jumaat, maka hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Tetapi jika ia mendapati mereka sedang duduk datang solat Jumaat, didapati siapa sedang duduk tu, mereka imam itu untuk rakaat yang kedua, maka hendaklah ia meneruskan solat itu dengan solat zuhur 4 rakaat. Kita datang imam walau tak duduk pun, kita datang imam telah siap rukuk rakaat kedua. Imam dah iktidal, ataupun kita datang kita nak rukuk, imam iktidal, kita baru nak rukuk rakaat kedua solat Jumaat. Kita datang sempurna, diri pun dah betul, takbirnya dah betul, kita pun rukuk, imam pun naik. Adakah kita dapat satu rakaat? Kita rokok, imam pun naik. Di sini syarat rokok yang dapat rakaat ialah syarat rokok bersama imam qadar tamakninah. Maknanya rokok mesti qadar paling kurang qadar apa? Subhanallah. Subhanallah. Bukan subhanallah. Bukan. Subhanallah. Bukan subhanallah. Kalau subhanallah tu mana pendek sangat. Hanya tak ada 2 harakat. Allahnya tak 2 harakat, lepas tu maka tak cukup lagi, rokok dia belum sempurna. Jadi ini berjaga-jaga. Yang di sinilah kalau siapa datang imam dah siap rokok yang kedua, bermakna sembahyang je, niat ikut imam solat Jumaat. Saja aku solat fardu Jumaat, takbir. Dapat Jumaat ke tak dapat pun, insya-Allah dapat pahala Jumaat tu. Maka hendaklah dia meneruskan solat itu dengan zuhur 4 rakaat. Lihat bagaimana pula dengan niat dia. Niat tadi niat Jumaat, solat Jumaat berapa rakaat? 2 rakaat kan. Sedangkan dia tak dapat rakaat, dia kena buat solat zuhur sempurna 4 rakaat. Kerana tak dapat rakaat Jumaat, kita lihat di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Maka wajib ia berniat Jumaat di belakang imam, walaupun dia tahu ini rakaat dah tak ada. Imam dah duduk tahiyatul akhir, atau imam dah sujud, atau imam dah pergi sujud, atau imam dah iktidal. Mana dapat rakaat? Nak niat apa tu? Niat juga yang dia ni niat Jumaat. Maka wajib ia berniat Jumaat di belakang imam, di samping kelupaan tertinggalnya itu, dan mengikutinya menunaikan baki rukun solat yang ada. Rukun solat yang ada kalau imam dah iktidal, ya, kita lepas takbir yang iktidal lah kita tu. Imam dah serukuk, kemudian imam sujud, itu rukun solat lah, ikut sujudnya. Kemudian imam duduk antara 2 sujud, ikut antara 2 sujudnya, itu rukun. Kemudian imam sujud lagi sekali, ikutlah kedudukan sujud tu. Kemudian imam baca tahiyatul akhir, ini terpulang. Nak baca atau tidak baca ada ganjaran pahala yang tersendiri, tak baca pun tak berdosa. Kerana
Tahiyat ini bukan waktunya kita. Yang wajib ikut perbuatannya. Baik sembahyang fardu pun. Nanti kita datang imam rakaat keempat, kita masbuk, baru takbir kita terus duduk. Adakah kita dituntut baca tahiyatul akhir? Kita tak dituntut pun. Yang dituntut dan namanya wajib, kita terus duduk ikut apa rukun yang imam buat. Begitu dengan Jumaat. Adakah hari kita datang dah tak dapat rakaat, kita niat zuhur, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin imaman, makmuman. Adakah begitu? Tidak. Niat juga Jumaat, usalli fardhal jum'ati raka'ataini. Tak dapat pun. Boleh jadi nanti kenapa disuruh kita niat juga niat Jumaat? Boleh jadi nanti ia akan dapat satu rakaat. Macam mana boleh dapat? Bersama imam, iaitu sekiranya imam telah secara terlupa meninggalkan satu rukun solat, dan apabila teringat ia kembali menunaikan rukun itu sebelum salam. Contoh tadi, imam baru ingat, oh tadi rupanya tak baca Fatihah. Imam pun naik semula. Tapi tak munasabah lah kan Jumaat kan kita tahu kan imam kan tak munasabah lah. Ini cerita, ini datangnya hukum lah. Jadi kita niat juga Jumaat. Kebetulan nanti andai kata imam fil alamina innaka hamidum majid, dia teringat belum baca Fatihah rupanya, dia pun naik semula. Itu pentingnya niat juga Jumaat. Bila imam naik semula baca Fatihah, ada chance dia dapat satu rakaat. Niat dia Jumaat. Ada kemungkinan disebut dalam kitab ni, kemungkinan kalau berlaku, tapi jaranglah berlaku. Kalau imam masih lupa pula solat Jumaat pun boleh lupa Fatihah ke? Astagfirullahaladzim. Apa yang tiling, tak ngerti lah. Kalau Fatihah boleh lupa, tak tahu. Mungkin baru pertama jadi imam Jumaat tu mungkin. Fatihah tak baca lah. Baca surah terus. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ya sabbih isma rabbikal a'la, dibedal dia terus. Baru pertama jadi imam. Yang mukmin jadi imam sama Jumaat, ya Allah. Sembahyang fardu pun tak biasa, gigil kepala lutut. Ni lagi Jumaat. Bukan minta tolak, terjongkong tu. Jadi ada kemungkinan di sini ya. Kenapa disuruh niat Jumaat juga? Dah tahu memang kita tak dapat poin 4, tak dapat satu pun tak dapat. Niat juga 2 rakaat Jumaat. Iaitu sekiranya imam telah secara terlupa tadi meninggalkan solat, dan apabila teringat ia kembali menunaikan rukun itu sebelum salam, maka dia naik semula. Jadi kita ada chance dapat, kita pun naik semula. Allahu Akbar, dapat satu rakaat. Maka pada ketika itu dapatlah makmum itu satu rakaat bersama imam. Sebab itulah wajib bagi orang yang masbuk solat Jumaat dan memang dia yakin tak dapat pun rakaat, wajib dia niat Jumaat. Okey. Kita ikut ayat kitab ni. Sebab itulah wajib ia berniat ketika takbiratul ihram tadi dengan niat Jumaat. Okey. Berikutnya, jemaah makmum yang dapat serakaat, apa hukumnya? Diulang balik soalan lain. Dan bermula dia kata, barang siapa mendapat ia akan satu rakaat daripada Jumaat, nescaya menambah ia akan serakaat lagi sahaja. Semua dah jelas dah kita. Rasa tak adalah kita tertinggal solat Jumaat. Okay. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk membaca tahiyat atau sebagainya dan lepas daripada rukuk pada rakaat kedua, begitulah senangnya. Okay. Di sini disebut, dan barang siapa mendapat akan sekalian orang datang sampai masjid untuk salat Jumaat, semua dah duduk tahiyat, dah baca tahiyat, atau saya katalah dia dah lepas rukuk, senang cerita macam gitulah, nescaya jadilah Jumaat itu akan zuhur, maka jadilah Jumaat itu zuhur bagi dia. Habis niat tadi macam mana? Tadi dia niat Jumaat tu, sedangkan satu rakaat pun tak dapat. Apakah kita kena ubah niat ni? Zuhur 4 rakaat. Okey. Jadi dengan tiada niat zuhur, hanya sembahyangkan 4 rakaat saja, tak perlu ubah lagi. Lompat niat dah. Jadi terus pakai dengan niat yang tadi. Terus tambah ya, jadikan 4 rakaat sahaja untuk zuhur. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsuri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i,
Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Imam Malik semuanya berpendapat tidak perlu ubah niat kepada zuhur. Walaupun kita memang kena diri semula sembahyang 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Tadi Jumaat tak dapat 1 pun rakaat. Kalau tadi Jumaat dapat 1 rakaat, diri tambah 1 rakaat. Itu tak ada masalah. Selesai. Wallahu a'lam. Berikutnya, masbuk mendapati imam sedang rokok. Sedangkan pada hakikat rokok imam pada ketika itu adalah rokok ulangan. Dilakukan kerana mendapatkan kembali tasbih rokok yang tidak dibacanya ketika rakaat pertama tadi. Ni ke masjid ni ke mana dah baca ni? Masbuk mendapati imam sedang rakaat. Sedangkan pada hakikatnya imam pada ketika itu adalah rakaat ulang. Nanti kita lihat bawah terang dia. Dilakukan kerana mendapatkan kembali tasbih rakaat yang tidak dibacanya ketika rakaat pertama tadi. Kita bertakbir makmum Allahu Akbar, kita dapat rakaat pada imam. Rupanya rakaat tadi, rakaat imam ulang. Kenapa dia ulang? Kerana dia menyangka agaknya lah tasbih rukuk tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia sangka tu wajib agaknya Pak Imam ni. Dah sami Allahu liman hamidah, bagus dah. Bagi rukuk semula. Kenapa kau rukuk Imam? Nak baca tasbih rukuk. Kita pun dapat takbir, kita pun rukuk bersama imam tu. Apa jadi? Okay. Ini berlaku ke tak? Jaranglah berlaku ni. Sekiranya imam terlupa membaca tasbih ketika rukuk, lantas ia berdiri dan kemudian dia teringat perkara itu, maka tidak harus ia kembali rukuk untuk tasbih. Kita pun dah faham apa pergi rukuk. Kenapa tak boleh kembali? Kenapa disebut ni tak harus kembali? Ikut haram kembali. Kenapa haram? Dah naik buat rukun qiyam dah. Kenapa pergi ambil semula yang sunat? Padahal tak ada masalah pun. Kerana tasbih rukuk tu, bacaan tasbih tu bukan boleh kata sunat yang abad, sunat hayat yang ringan, sunat yang ringan. Tapi tuan-tuan, jangan kita tak baca ya tasbih rukuk, jangan tak baca. Tasbih sujud jangan tak baca. Takbir intiqalat jangan tak baca. Sami Allahu liman hamidah jangan tak baca. Kalau tak baca, ada rompong dalam sembahyang kita. Adalah kurangnya tu. Kerana setiap pergerakan dalam sembahyang semua ada iringan dia. Sebab itu nak rukuk Allahu Akbar, itu iring dia. Nak i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu iring dia. Masa i'tidal Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma ba'dah wa mil'u ma bainahuma. Tak kira lah. Itu masa i'tidal. Jadi jangan silap. Saya dah sebut lepas kan. Jangan sampai salah tempat. Imam baca sami Allahu liman hamidah nak i'tidal, kita pun i'tidal baca Rabbana walakal hamd. Itu salah tempat dia. Boleh tak jadi masalah, dia sunat hayat. Tapi tempat bukan itu. Tempat ketika rukuk nak i'tidal, bacaan dia satu, sami Allahu liman hamidah. Kenapa kita daripada rukuk nak i'tidal kita baca Rabbana walakal hamd? Jadi ingat, Rabbana lakal hamd adalah bacaan di ketika i'tidal, bukan hendak i'tidal. Hendak i'tidal sami Allahu liman hamidah, di ketika i'tidal Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Tak kira lah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, tak kira lah. Ataupun yang panjang tadi. Ya tuan-tuan, cuba kenakan tempat dia. Di mana tempat? Kita khawatir berjamaah imam sami Allah liman hamidah, kita show je Rabbana lakal hamd. Boleh tak? Boleh, tapi bukan tempatnya. Tempat ketika rukun i'tidal saya sebutkan ialah sami Allah liman hamidah. Dia pun kata, ustaz, ada hadis bila Nabi sebut sami Allah liman hamidah, sahabat belakang sebut Rabbana lakal hamd. Tapi tak diterangkan di mana sahabat sebut Rabbana lakal hamd. Kena ambil hadis lain. Apakah bacaan di ketika i'tidal? Bacaannya lah Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi pilih mana-mana lah. Yang ini, apa cerita yang ini? Apa kerja Pak Imam ni?
Dah rukuk sekali, i'tidal bagi rukuk semula. Nak apalah kau imam rukuk? Aku nak baca tasbih rukuk. Kenapa tadi tak baca, lupa dah. Pergi baca, pergi buat semula dah imam ini. Ini terus pecat je lah imam ni. Pecat aja, buat tak tahu je. Tapi tak ada lah, sini tak ada. Sini tak ada. Kalau ada buat kerja ni, dah rukuk, tadi dia tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia pun sami'allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamd. Loh, tadi tak baca subhana rabbiyal azim. Dia rukuk semula. Buat apa nak rukuk imam? Nak baca subhana rabbiyal azim. Ini pecat imam ni. Oleh itu tidak boleh ia kembali dari i'tidal yang hukumnya wajib, i'tidal wajib, dan dia tak boleh balik kembali rukuk semula kepada tasbih yang hukumnya sunat saja sekiranya imam kembali sedangkan ia tahu hukumnya haram. Sekiranya imam rukuk semula, kalau dia tahu hukumnya haram perbuatan itu, maka batal sembahyangnya. Yang kita jangan ikut. Ini salah jalan, jangan ikut dia. Okey. Dan tiada sah solah orang yang ikut. Imam rukuk semula, kita pun sama ya. Sama juga ketika PL, rukuk semua sekali. Kau buat apa lah rukuk 2 kali? Ini sembahyang gerhana ke apa ni? Oh, sembahyang gerhana tak apalah. Memang sembahyang gerhana tu 2 kali rukuk, 2 kali Fatihah, 2 kali surah. Itu sembahyang gerhana. ini sembahyang subuh lah. Jadi ya, kalau dia tahu haram, maka batal solatnya. Dan kita yang tahu kita ikut, solat kita pun jadi batal kerana menambah rukun. Kalau tak sengaja tak apa. Tak sengaja. Tadi dah rukuk dah. Ni tak sengaja dan dia tak sengaja. Dah i'tidal, sami Allah, lupa pula. Sami Allah taruh tangan. Memang saya pun gitu. Ini tadi ni tangan lepas ke tak ni? Ini dah rukuk ke belum? Dah tentu dia dah baca Rabbana. Dia pun pergi rukuk sikit. Rukuk tu rukuk lupa. Dia pun sami Allah semula, kita jangan ikut. Dia pun kita ikut okey rukuk. Tak apa kita tengok nanti. Okey, selepas apa ni? Dalam tahiyat akhir nanti contoh dia ingat, kan? Maka dia kena bangkit semula. Kena perbetulkan rakaat tu, tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu dia buat sujud sahwi. Kerana tadi tu. Kerana rukuknya tadi tu. Dia lebih tadi. Terlebih rukuk. Okey? Kerana terlebih rukuk, masa dia tengok, oh tadi lebihlah rukuknya. Dia tadi sengaja ke tak? Tak sengaja, maka tak batal. Tadi lebihlah rukuknya, maka lepas tahiyatul akhir dia tambah sujud sahwi. Padahal dia menambah rukun kan? Menambah rukun kalau lupa dan jahil tak batal sembahyang. Menambah rukun kalau sengaja batal sembahyang. Menambah rukun kalau tak sengaja dan dia jahil tak batal sembahyang. Tapi ingat, ganti sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Hukumnya sunat. Okey. Tadi tertinggal Fatihah rakaat pertama. Dia pun tak ingat. Dah rakaat kedua dia baru ingat. Tadi rakaat pertama tak baca Fatihah. Yang makmum apa cerita ni? Selama ini untunglah berjamaah tak apa. Kita diingatkan, makmum ingatkan. Makmum ingatkan kan. Imam ingatkan makmum ingatkan kita, kawan-kawan ingatkan kita dengan perbuatan tu. Tapi hari ni kalau seorang-seorang nak jahanam masih ada. Memang itu. Jadi hari ni kalau imam dah diperingatkan, dia tak nak juga, dia rukuk juga, maka kita jangan ikut dia. Okey, yang tadi Fatihah bagi contoh. Rakaat pertama imam tak baca Fatihah. Terus baca surah Syurah, memang dah sedia ni. Lepas ni terus memang nak baca surah apa ni? Ni surah Az-Zalzalah contohnya. Pasal nak fokus tu, terus je Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan alhamdulillah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Contoh izza idzal. Allahu akbar. Fatihah tak baca. Tuan-tuan, rakaat tu dah tak pakai, tak apa, dia rukuk, kita ikut i'tidal. Nanti rakaat kedua tu jadi rakaat pertama bagi dia. Sama juga. Rakaat kedua jadi rakaat pertama bagi dia. Kita dah ikut. Rakaat ketiga dah jadi rakaat kedua bagi dia. Rakaat keempat jadi rakaat ketiga bagi dia. Nanti dia lepas rakaat keempat dia kena naik untuk rakaat kelima, bukan rakaat kelima kerana tadi Fatihah tu. Sebenarnya dia belum sempurna kerana tak baca Fatihah. Dia tertinggal rukun. Kemudian dia naik, dia baca Fatihah, dia rukuk, dia sujud i'tidal. Lepas tu innaka hamidum majid, apa dia kena buat? Buat sujud sahwi. Hukum sujud sahwi sunat, tak buat sembahyang yang sah. Tertinggal rukun. Okey. Sini.
Boleh baca yang tulisan ni. Ha? Saya dulu nak tanya. Syekh. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Akan saya. Kalau macam yang datang masbuk. Tapi dia baca takbir kuat. Allah baca takbir kuat. Macam takbir imam. Macam mana tu? Nanti ya. Nanti tak Itu aja. Insya-Allah. Datang bang paling kunci pong kunci. Macam sembahyang dia letak kunci pong. Ya. Insya-Allah. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbah zid'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita sambung sedikit ya. Masalah tadi ya, selesai ya. Apa tadi? Fatihah tadi. Tak baca Fatihah. Jadi dia kena bangkit buat satu rakaat lagi kerana dia tertinggal rukun sana tadi. Dia ingat. Okey. Maka sebelum dia beri salam pada rakaat kelima dia kena sujud sahwi. Tertinggal Fatihah, hukumnya tak sah, dia rukun.
Tetapi kerana jahil ataupun terlupa dan dia ingat dia kata dalam sembahyang, dia kena tambah lagi satu rakaat kerana Fatihah tu. Kemudian ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal Fatihah tadi, dia ingat dia tak tambah rakaat, dia hanya ganti sujud sahwi, sembahyangnya tak sah. Tadi tertinggal rukuk, dia tahu tertinggal rukuk, dia ganti dengan sujud sahwi kerana tertinggal rukuk, sembahyangnya tak sah. Kerana rukun tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni ganti pada sunat ab'ad, sunat yang dituntut, yang berat, sunat yang berat. Iaitu pada bila? Pada tahiyatul awal dia tertinggal, itu ganti sujud sahwi. Tadi tahiyatul akhir tertinggal, tak boleh ganti sujud sahwi, kena buat juga. Jadi tak sama. Dan kalau dia ganti, tanya. Allahumma salli ala Muhammad. Fatihah baca tak baca? Okey. Dalam zon, dia kena rasa zon. Zon datangnya tadi belum baca. Datangnya daripada keadaan belum baca, maka diulang baca tak apa. Dia zon dia kuat, datangnya daripada belum tadi tu. Okey. Jadi dia diganti sujud sahwi kerana apa? Syarat mesti ditop up dulu. Dia tak sama dengan doa kunut. Doa kunut kita tak baca, tak apa, kita ganti sujud sahwi. Doa kunut sunat ab'ad, sujud sahwi. Tapi kalau solawat atas Nabi dalam tahiyatul akhir, tak boleh ganti sujud sahwi. Dah innaka hamidum majid, tadi rupanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ala ali Muhammad. Apa yang tertinggal satu rukun? Salawat atas Nabi. Innaka hamidum majid, dia teringat. Dia tak boleh sujud sahwi nak ganti tu. Dia kena pergi semula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kena sempurnakan, baru ganti sujud sahwi. Ya, rukun kalau tertinggal, top up dulu sujud sahwi kerana lupa. Begitu juga yang baca salah tempat, patutnya lepas doa iftitah baca Fatihah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira ila akhir sampai akhir. Kemudian dibaca apa tu? At-tahiyyatul mubarakatus. Entah apa benda pasal kita pun tak tahulah. Show lah dia show. Tahiyat akhir. Kemudian dia ingat, kan Fatihah, dia semula baca Fatihah. Dia baca Fatihah tu, lepas tu ada masalah? Tak ada masalah. Tadi dia lupa. Apa dia nak buat nanti selepas tahiyat akhir? Sujud sahwi. Saya dah betulkan Fatihah tadi, tak ada masalah. Tadi kenapa baca tahiyat terakhir? Kerana lupa lah tu. Maka sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi sah tak? Sah, kerana sujud sahwi adalah sunat. Ingat, sujud sahwi adalah sunat. Rujuk dalam kitab hanya pada solat fardu sahaja. Okey, pada solat fardu. Okey, kita habis ini dulu. Nanti akan ada satu persoalan dekat situ. Ada kemukakan soalan. Tuan Murusi ada lagi? Okey. Terima kasih. Tetapi sekiranya si Pak Imam tadi kembali dalam keadaan dia jahil, kembali apa? Kembali rukuk untuk kejar bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia rukuk nak baca tu je rupanya. Kenapa pergi? Kerana rupanya dia ni jahil bahasa Arab, bahasa Melayunya bodoh lah senang cakap. Kerana nak cakap bodoh ni segan. Jadinya bodoh dia mengenai haram hukum perbuatan itu. Maka tidak batal solahnya kerana uzur, kerana dia tak tahu. Dia kembali kerana berapa kali rokok? 2 kali rokok. Kenapa 2 kali? Kerana dia tak tahu yang rokok kedua itu tadi rupanya tak dibolehkan. Dia tak tahu yang rupanya yang sunat, yang perkara sunat hayat yang subhana rabbiyal azim tu, dia tak tahu yang perkara tu kalau tak baca tak apa. Dia pergi takut pergi baca juga kerana dia tak tahu. Solat dia sah. Yang ikut ni yang tahu, solatnya batal. Buat apa kita buat 2 kali rokok? Dah tahu, jangan ikut. Kalau dah tahu salah, jangan ikut. Tetapi perbuatan kembali itu, rokok tu sia-sia, tak ada apa manfaat pun, dan tidak dikira sebagai dari solahnya sekiranya seorang masbuk masuk berjamaah ketika imam sedang mengulangi rukuk itu. Ini ceritanya, imam rukuk kedua, kita masbuk pun datang, takbir, dia pun ikut si rukuk imam yang kedua, rukuk yang kedua.
adakah rokok dia itu dapat rakaat? Itu dia. Sekiranya seorang masbuk masuk berjamaah, ketika imam sedang rokok mengulang itu, dan masbuk itu pula tidak mengetahui mengenai perkara itu, maka solah masbuk itu dikira sah. Solahnya sah. Dia pergi ikut rokok. Dan di sini, kalau dia tahu rokok itu rokok yang lara, maka dia tidak dikira sebagai rakaat. Tak dikira. Kerana itu bukan rokoknya rokok sembahyang. Itu rokok yang ditambah. Okay. Namun demikian timbul persoalan, adakah dihitung baginya rakaat ini dengan sebab ia mendapat rokok bersama imam? Pendapat yang sahih. Tadi kalau ditanya dapat rakaat tak dia? Okey. Pendapat yang sahih yang persepakatan ulama Asy-Syafi'i dan dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan sesungguhnya rakaat itu tidak dikira. Kan kita dapat rokok tadi. Dapat rokok tadi tak? Imam rokok pertama kita belum masuk. Imam Sami Allah kita datang. Imam rokok kedua kerana lupa tadi, kita pun ikut rokok. Dapat rokok tadi. Habis dapat rokok ke tak? Wah, susah nak jawab. Okay. Kerana rokok tadi tu yang kita dapat. Nanti semula-semula. Imam dah rokok dah. Betul rokok pertama, Sami Allah liman hamidah. Oh, tertinggal. Tadi tertinggal subhana rabbiyal azim, kata Pak Imam. Dia pun rokok semula, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim. Dia baca kerana yang rokok pertama tak baca. Okey, rokok tu rokok dikira tak? Tak dikira kan? Rokok kedua tak dikira. Kalau dia tahu tu sengaja dia buat, dia batal. Okey, sekarang rokok kedua tu kita masuk. Kita dapat rokok kedua bersama imam. Adakah kita dapat rakaat? Kata kita, Ustaz, kan dikira pada rokok dapat satu rakaat. Tapi tadi rokok ulang. Okey, rokok tu ada rokok lara, rokok yang lara. Namun demikian timbul persoalan. Okey, terusnya. Pendapat yang sahih dengan persepakatan ulama Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan dinaskan ambil dalil daripada Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan sesungguhnya rakaat itu tidak dikira kerana rokok itu rokok yang lara, maknanya sia-sia bagi imam, maka begitulah juga hukum bagi makmum. Maka rakaat yang rokoknya dua tadi tak dikira bagi imam, disebut kalau dia sengaja dia batal, dan makmum yang masuk masbuk tidak dikira dapat rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Ada satu tanya, dah le masbuk, datang masbuk lambat, rakaat yang ketiga isyak, syur datang, Allahu akbar, makmum semua rokok. Boleh faham tak masalah ni? Boleh jadi kan? Sembahyang rakaat yang pertama tak apa, dia kuat, dibaca dengan jihir, Fatihahnya kuat, surahnya kuat. Jadi kita pun tahu ni imam belum masanya untuk rokok. Kita tahu masa belum baca habis lagi. Tapi rakaat ketiga kan imam tak baca. Kita pun show makmum kejam, pada makruh kejam sembahyang, kejam. Datang si masbuk, Allahu akbar, semua imam rokok semua. Padahal yang buat kecoh tu siapa? Si masbuk takbiratul ihram kuat. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Takbir itu kena dengar kadar telinga sendiri. Kalau dia buat, dia takbir, dia masuk, Allahu akbar, dia baru nak baca Fatihah, semua rokok kenapa? Dia punya pasal. Pernah berlaku tak? Tak pernah. Siapa suruh kejam mata? Rakaat malam, maghrib, isyak, subuh tak apa, tak masalah. Yang dua rakaat. Dia rakaat yang ketiga, keempat, rakaat zuhur tu jaga-jaga tu. Zuhur kita show tu, zuhur, asar. Bukan kita dengar baca imam, tiba-tiba Allahu akbar. Kita punya Fatihah memang laju, kita berokok sama je rokok. Rupanya masbuk punya takbir. Ini masbuk hukumnya haram kalau bacaan dia mengganggu jemaah sampai keliru tu. Jadi bacaan takbir sekadar dengar telinga sendiri dengan makhraj yang betul, 8 huruf. Bukan Allah akbar, bukan Allah akbar, bukan. Mesti Allahu akbar, 8 huruf sempurna. Okey, selesai. Kemudian dah kita datang lambat, beg besar pun taruh tu, kedebok taruh, contoh je taruh.
Ataupun kunci sebeban, kunci bilik ada, kunci tandas pun ada, kunci apa semua dibawa semua. Rap taruh ke depan. Terkejut sih orang. Jemaah yang rap tu. Kalau mengganggu, kalau tak ganggu tak apa. Tuan-tuan, nanti mungkin kita sampai ke tajuk dia. Depan kita sembahyang bukan hak kita. Okey. Sejadah kita bukan hak mutlak dalam sembahyang. Bukan. Dia hak pakai. Ingat, bukan hak mutlak. Sebab bila jemaah batal, dia keluar. Siapa nak ganti tempat dia? Kita ganti kan? Kita ganti. Dalam masalah ini, jangan letak satu barang pun berada di antara kaki dengan tempat sujud. Lepas tempat sujud tak apa. Nanti kita akan jumpa mungkin perkara itu. Jangan letak objek apa pun. Handset, kocek je. Apa lagi? Kunci, kocek. Jangan taruh di antara kaki dengan sampai tempat sujud. Taruh di depan sana tak apa. Sebab itu bukan tempat kita. Nanti bila kita keluar, satu hukum sahabat adalah dituntut penuhkan. Dia akan datang. Dia ambil tempat kita, dekat situ ada beg macam-macam. Macam-macam perabah lah. Jadi tak jadi satu kehusyukan, tak jadi satu ketenangan. Sebenarnya jangan dibuat. Ditaruh di depan sutra tak apa. Ambil kunci, taruh depan sutra. Mana ada kunci sutra? Kunci pertama, lembing, tongkat, tak apa, sutra. Sekarang masjid semua dah ada sutra. Apa dia? Garis adalah sutra yang paling kendian sekali lah. Di padang pasir tak ada jumpa kayu, tak ada jumpa tongkat, tak ada tombak, maka garis tu. Jadi sejadah inilah sutra kita. Kalau kita bawa kunci, taruh depan sebagai tanda sutra. Dia paling kurang sebenarnya ialah sejengkal tinggi patutnya lah. Okey, itu tapi kita tak sekarang. Jadi yang boleh sekarang garis ni adalah sutra tu depan tu. Jadi tuan-tuan, jangan ada objek depan kita. Tapi tuan, Ustaz, kat Mekah penuh. Gambar tu saya tak tahu nak cakap lah. Memang dah kena jaga. Taruh kat tepi, lenyap nanti. Maka ditaruh depan. Terpulanglah pada tuan-tuan. Ini masalah hukum dalam menjaga ketenteraman sembahyang orang lain. Ya, datang takbir masa sama-sama tak apa, sama-sama kuat, fight sama kuat. Allahu akbar, Allah. Itu pun makruh hukumnya. Tapi kalau masbuk, dia bertakbir sehingga menyebabkan orang rokok. Makna ada masalah. Hukumnya haram kerana mengganggu jemaah tersebut. Dan kita juga ya, dengan harta yang kita buat taruh tempat lain lah. Tuan-tuan ya. Tentang dalam masalah ni sutra, mungkin kita pun dah pernah dengar tentang cerita sutra. Nabi kalau sembahyang dia akan satu sutra depan dia, dinding atau tiang. Kalau tiang dia akan sama ada mata kanan atau mata kiri berada di tiang. Dia tidak akan tepat ditombak. Kalau tombak tak tepat, mata kanan ditombak atau mata kiri ditombak dia. Dia tidak tepat menghadap. Jadi sutra sebagai tepat untuk depan, kanan atau kiri. Sutra sangat penting. Haram sembahyang tempat Tuan Haji sana baju hitam tu, dia perangkap orang lalu tu kat situ. Orang masuk tu, dia sembahyang kat situ. Tepi tu, tempat lain luar, dia perangkap orang lalu. Kita dah tahu kan akibat kita punya perbuatan, tuan-tuan, 40 tahun punya merana. Akibat kita. Jangan perangkap tepi pintu tu. Kalau nak belakang betul. Di tepi tu orang lalu tak apa. Kenapa dia boleh lalu? Kerana dia berada di hadapan garis sutra, tak apa. Jangan kita perangkap. Dia lalu betul-betul depan kita. Lalu suka kita apa? Peminat sangat kan. Dan tempat lain luas. Tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan hari ini kalau berlaku pada diri kita tentang sembahyang masbuk tadi. Andai kata berlaku, selesai masalah. Tak kira tak bingung-bingung nanti. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung lagi pada masalah mendapati imam duduk rakaat kelima pula. Imam duduk rakaat kelima. Sedangkan imam dan makmum semua satu masjid jahil, tak tahu itu rakaat kelima. Kita bincangkan datang insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai jadi pengetahuan bagi kita lah, persediaan kalau berlaku. Ya, mudah-mudahan tidak berlaku. Tak berlaku kerana apa? Kerana khusyuk. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, Allah Taala jaga kita insya-Allah di zaman wabak, musibah, fitnah yang ada ni, Allah Taala jauhkan kita. Dengan asbabnya hari ini kita raih panggilan Allah Taala, mudah-mudahan jadi asbabnya turunnya rahmat kasih sayang daripada Allah Taala pada kita serta seluruh penduduk kampung kita insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban
النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.